Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan mempelajari pendidikan Islam tahun 5 bahagian adab dengan tajuk berjual beli dengan berhemah. Anak-anak semua boleh merujuk buku teks pendidikan Islam tahun 5 muka surat 166. Antara objektif pembelajaran kita pada kali ini iaitu murid-murid dapat menyatakan pengertian dan hukum jual beli berdasarkan dalil nakli dengan betul. Yang kedua, murid boleh menerangkan 4 antara adab berjual beli dengan tepat. Baiklah, sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan share channel Ustaz untuk mendapatkan lebih banyak lagi video pembelajaran pada masa yang akan datang. Baiklah, adakah anak-anak sudah bersedia? Mari kita mulakan. Perhati dan fikirkan. Adab-adab jual beli di kantin sekolah, di dewan makan. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan jual beli? Pengertian jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Dalil: wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-275. Maksudnya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baiklah, apakah hukum jual beli? Hukumnya adalah harus selagi memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Baiklah, apa pula adab penjual? Di sini terdapat 7 adab bagi penjual, iaitu yang pertama, mesra dan mudah senyum. Yang kedua, jujur, berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Yang ketiga, menjual barang yang halal dan berkualiti serta tidak menjual barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Yang keempat, mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Yang kelima, sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. Yang keenam, tidak memonopoli barang untuk dijual dengan harga yang tinggi dan hanya mengambil keuntungan pada kadar yang sepatutnya. Yang ketujuh, mengelakkan elemen riba. Kemudian anak-anak, apakah pula adab bagi pembeli? Ada 8. Yang pertama, berkomunikasi secara baik. Yang kedua, tidak membeli barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Yang ketiga, menyenangkan urusan penjual. Yang keempat, tenang dan tidak banyak kerenah. Yang kelima, sabar menunggu
giliran ketika membeli. Yang keenam, berterima kasih setelah selesai urusan jual beli. Yang ketujuh, mengelakkan pembaziran. Yang kelapan, bertimbang rasa terutama ketika kekurangan stok barangan. Marilah kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjual beli. Yang pertama, bertolak ansur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang bertolak ansur ketika menjual, membeli dan menuntut hutang. Yang kedua, jujur dan amanah. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penjual dan pembeli agar jujur ketika berjual beli bagi mendapatkan keberkatan hidup. Yang ketiga, menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Iaitu, ada satu kisah yang mana seorang lelaki telah datang menuntut hutang daripada para sahabat. Iaitu, sahabat itu telah berhutang dengannya dengan seekor unta. Maka para sahabat mempunyai unta yang keadaannya lebih baik daripada unta yang telah diberi hutang oleh lelaki itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar diberi sahaja unta yang lebih baik itu, supaya Allah Subhanahu wa taala menggantikan mereka dengan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Kerana mereka menunaikan hak lelaki itu dengan sempurna. Baiklah, mari kita fahami dan amalkan. Apakah kepentingan beradab ketika berjual beli? Pada sudut individu, itu akan mendapat pahala dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembeli dan penjual akan berpuas hati dan gembira. Yang ketiga, keberkatan hidup terpelihara. Kemudian pada sudut masyarakat pula, imej Islam akan terjaga. Yang kedua, hidup aman, damai dan sejahtera. Dan yang ketiga, menghindarkan pergaduhan dan ketidakpuasan hati. Pada sudut negara pula, negara akan sentiasa dalam keadaan harmoni. Yang kedua, akan terjaga, iaitu akan menjaga kestabilan ekonomi negara. Yang ketiga, memelihara imej negara pada pandangan negara luar. Kemudian anak-anak, apakah dia adab-adab ketika berjual beli? Di kantin atau di kedai makan. Yang kedua, di pasar jualan. Penjual, iaitu yang pertama, sabar dan mesra melayan pelanggan. Yang kedua, menyediakan makanan halal, bersih dan berkhasiat. Manakala pembeli pula, yang pertama, beratur dengan tertibnya dan sentiasa berhati-hati. Yang kedua, tidak mengambil masa yang lama memilih makanan dan minuman. Ini keadaan di kantin atau di kedai makan. Kemudian pula, keadaan di pasar jualan. Adab penjual. Yang pertama, jujur dan tidak menipu dalam timbangan. Yang kedua, tidak mengambil untung keterlaluan. Manakala pembeli pula, memberikan laluan ketika selesai membeli. Yang kedua, mencari dan memilih barang yang baik dan halal sahaja.
Situasi yang ketiga, di kedai barangan harian, iaitu adab bagi penjual. Yang pertama, tidak memonopoli barangan tertentu untuk mengauk keuntungan melampau. Yang kedua, mempamerkan barangan mengikut kategori beserta tanda harga untuk kemudahan pembeli. Kemudian adab bagi pembeli pula, tidak merosakkan barangan yang dipamerkan. Yang kedua, menghormati penjual dan pembeli lain. Nilai sentiasa memelihara adab ketika jual beli dapat memuaskan hati semua pihak dan memudahkan urusan. Nilai lagi sentiasa menyenangkan urusan orang lain. Jadi, untuk pembelajaran kita pada kali ini cukup itu saja. Ustaz harap anak-anak semua dapat memahami dengan jelas apa yang telah kita pelajari pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.